Nombor 5, Toyol, merujuk kepada sejenis makhluk halus dalam kepercayaan orang-orang Melayu dan Jawa di rantau Nusantara, kemungkinannya dari golongan jin atau syaitan yang dipelihara bagi tujuan mencuri. Toyol ini dikatakan berbentuk kanak-kanak kecil dan turut mempunyai perangai seperti kanak-kanak kecil. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenali sebagai saka. Toyol biasanya dipelihara dengan tujuan membantu pemiliknya mendapatkan duit dengan mencuri daripada jiran tetangga. Toyol mampu menyelip dalam mana-mana bilik berkunci dan mampu mencari wang tunai yang disorokkan di mana sahaja, kononnya termasuk yang disorok di celah kitab suci. Pemelihara toyol biasanya akan membeli atau memuja untuk mendapatkan toyol. Toyol yang dipelihara dipercayai secara umum sebagai mempunyai bentuk seorang budak kecil berbogel dengan mata yang merah dan gigi yang tajam. Kononnya, toyol akan dipelihara dalam sebuah botol kecil dan pemiliknya akan memberikannya makan darahnya sendiri setiap hari atau setiap bulan mengambang. Sekiranya gagal, toyol akan menghisap darah ahli keluarga terdekat pemiliknya. Nombor 4, penanggal. Hantu penanggal atau juga dikenali sebagai hantu tengelong di negeri Kedah atau Balan-Balan di Sabah merujuk kepada seseorang, biasanya wanita, yang menuntut ilmu hitam bagi sesuatu kepentingan. Mereka yang menuntut ilmu ini mampu menceraikan kepala dengan badan mereka dan kepala mereka mampu terbang dengan tali perut terurai-urai. Darah yang menitik dari tali perut mereka dipercayai berbisa dan akan menyebabkan kudis kepada mereka yang terkena. Mereka yang menuntut ilmu penanggalan biasanya akan menyimpan setempayan cuka bagi memeram urat perut mereka agar kecut sebelum bercantum masuk kembali ke dalam badan asal mereka. Dipercayai sekiranya tubuh mereka dijumpai orang dan diterbalikkan, kepala mereka akan bercantum secara terbalik, dengan itu rahsia mereka akan terbongkar. Penanggal dipercayai suka darah perempuan yang bersalin dan sekiranya mereka menghisap darah tersebut, wanita bersalin itu akan mati akibat tumpah darah. Ketika penanggal terbang, ia dipercayai berupa cahaya putih berkilauan dari urat perut mereka yang terburai itu. Hantu penanggal dikatakan dituntut oleh seseorang wanita bagi membantunya mengekalkan kecantikannya, membunuh musuhnya, menjaga tanaman peliharaan daripada pencuri dan lain-lain. Nombor 3, hantu raya. Ia dikatakan terdiri daripada golongan jin atau syaitan yang dipelihara oleh pengamal ilmu hitam bagi tujuan membantu tuannya melakukan kerja dan juga bagi memudaratkan musuh. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenali sebagai saka. Hantu raya akan dikawal oleh pemiliknya yang boleh menyuruhnya melakukan apa-apa juga jenis kerja berat. Hantu raya juga boleh disuruh oleh tuannya bagi merasuk seseorang. Hantu raya mempunyai keupayaan menjelma sebagai manusia biasa atau haiwan lain dan biasanya hantu raya akan menjelma sebagai tuannya. Hantu raya yang dipelihara itu akan perlu diberi makan sebagaimana yang dipersetujui. Biasanya makanan yang disediakan dikenali sebagai acak, sajian termasuk telur, ayam panggang, pulut kuning dan sebagainya. Sekiranya tidak dijaga dengan baik dan diberi makan, hantu raya yang kelaparan itu akan menyerang tuannya. Hantu raya biasanya perlu diwarisi dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Tubuhnya mati dan berbau busuk, tetapi apabila hendak dikebumikan, ia akan bangkit seperti hidup. Selain itu, ia akan makan dengan lahapnya apabila diberi makan. Bagaimana tuan punya menurunkan kepada warisnya adalah melalui keris yang diperturunkan dari generasi ke generasi. Biasanya setitik darah tuannya dikehendaki untuk memastikan tuan yang baru dan akan menurut perintah tuannya. Dari segi rupa bentuknya dikatakan seperti mawas atau Bigfoot, berbulu hitam, lebat, panjang pada seluruh bahagian tubuh badan kecuali di bahagian muka, bermata merah dan bertaring panjang. Tingginya pula adalah setinggi kira-kira 2 meter tinggi. Nombor 2, Pontianak. Umumnya, Pontianak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang, berbaju panjang warna putih dan keluar pada bulan purnama. Pontianak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga kemboja. Pontianak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku boleh menangkal serangan Pontianak. Hal ini kerana Pontianak ini dikatakan mempunyai lubang di belakang tengkuknya, maka sesiapa yang tersempak Pontianak dalam jelmaan wanita, maka paku hendaklah ditancapkan di lubang belakang leher ini lalu menukarkan Pontianak tersebut menjadi manusia.
Sekiranya paku itu dikeluarkan, ia akan kembali menjadi Pontianak. Nombor 1, hantu bungkus atau juga dikenali sebagai hantu punjut atau hantu pocong merujuk kepada sejenis makhluk yang berbentuk seperti mayat yang dibungkus dengan kain kafan. Hantu bungkus sering dikatakan mengusik orang yang lemah semangat dan akan bergerak dengan meloncat seperti hantu Cina atau bergolek. Ia dikatakan mampu bergerak sepantas kereta, bergerak seiring dengan kereta yang dipandu oleh mangsa usikan mereka. Hantu bungkus ada yang dipelihara bertujuan untuk menjaga kawasan atau rumah dan suka bersembunyi di sebalik pepohon. Kemunculan hantu pocong adalah disebabkan ilmu hitam dan ritual seruan. Jelmaan hantu bungkus adalah seperti asap yang berbentuk manusia yang dibungkus kain kafan putih. Walaupun ia dikatakan boleh melompat, namun lompatannya adalah seperti pergerakan asap yang pantas. Bukanlah seperti objek fizikal yang sebenar. Mereka yang berani menangkap hantu bungkus dikatakan mampu mendapat kekayaan yang banyak. Ini kerana dikatakan dalam bungkusan tersebut terdapat wang yang banyak. Namun ia hanyalah dongengan orang sebagai bahan tertawa. Kerana hantu pocong sebenar tidak berupa fizikal namun berbentuk sama-sama asap.